Antara paparan menarik hari ini, Konvensyen Bukti Kerjasama Kerajaan Perpaduan. Hamzah hairan terkait kes rasuah Kementerian Dalam Negeri. Barisan Nasional pertimbang Kerajaan Perpaduan guna logo dacing. Dun Terengganu ubah automatik bulan depan. Badan Peguam Malaysia menerima pakai resolusi yang mengisytiharkan tidak percaya kepada Peguam Negara Idris Harun yang gagal mempertahankan Badan Kehakiman dan menegakkan kedaulatan undang-undang. Ini berhubung serangan terhadap Badan Kehakiman berikutan sabitan bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam kes SRC International, khususnya serangan yang ditujukan kepada Hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang mensabitkan kesalahan Najib di Mahkamah Tinggi. Kata Badan Peguam Malaysia kecewa dengan sikap berdiam diri dan tidak bertindak Peguam Negara dalam menghadapi serangan tidak wajar dan dakwaan rasuah terhadap Hakim Nazlan dan merupakan pengabaian tugas oleh Peguam Negara. Tempoh Idris memegang jawatannya akan tamat pada September, berikutan lanjutan yang diberikan pada 6 Mac. Resolusi itu juga memberi mandat kepada Majlis Peguam untuk memberi notis kepada Peguam Negara untuk membawa prosiding penghinaan terhadap mereka yang bertanggungjawab menyerang Badan Kehakiman. Resolusi itu diterima pakai semasa mesyuarat agung luar biasa. Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan pada 14 Mei ini menjadi bukti kesemua 19 parti yang membentuk gabungan itu dalam menzahirkan kepada rakyat bahawa mereka serius bagi memastikan kerjasama, bukan sekadar kahwin paksa. Ketua Sekretariat Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, ia diadakan sebagai manifestasi iltizam keazaman termasuk komitmen dari seluruh kepimpinan parti gabungan ini dalam membentuk kerajaan perpaduan. Kita nak bergerak ke hadapan. Bagaimana kita nak bergerak ke hadapan? Fokusnya adalah rakyat. Isu rakyat hari ini adalah isu ekonomi. Isu rakyat hari ini adalah isu bagaimana nak memastikan kemakmuran, keselesaan, mereka dapat pekerjaan yang dengan gaji yang bermaruah, mereka dapat hidup dalam keadaan rukun, damai. Dan apakah masa depan, jaminan kepada masa depan kepada mereka. Dan ini adalah soal-soal yang terkait dengan soal pembinaan negara bangsa. Dan juga konsep madani yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri selaku pengurusi Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Bagaimanakah nak menterjemahkan idealisme madani ini dalam kerangka masyarakat yang mengimpikan ataupun mendambakan keharmonian, kemakmuran dan kestabilan. Kerana kita sudah pun letih, rakyat dah pun letih berhadapan dengan ketidakstabilan politik yang menyaksikan sebelum PRU 15, 3 kerajaan bersilih ganti, 3 Perdana Menteri bersilih ganti dan akhirnya memangsakan rakyat. Setiausaha Agung UMNO itu turut menegaskan bagi menyelamatkan kestabilan negara, semua pihak perlu berhenti atau menoktakan segala kekusutan atau gugatan khususnya politik. Ekonomi terus merunduk, pelabur terus meminggirkan diri mereka daripada negara ini. Sebab itulah, we have to put a stop, ataupun istilah yang digunakan oleh Datuk Seri Anwar adalah menoktahkan segala ketidakstabilan ini, segala gugatan-gugatan yang hanya boleh mencairkan asas-asas yang telah kita bina bersama sejak kita merdeka. Kementerian berkaitan didakwa sengaja memberikan fakta yang salah kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Kononnya Kedah adalah negeri yang mempunyai lokasi pelombongan haram terbanyak di negara ini. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mendakwa Kementerian Terbabit hanya mempergunakan Fadilah untuk membuat kenyataan itu bagi membina persepsi buruk terhadap kerajaan negeri di bawah pimpinan PAS. Disengajakan oleh kementerian. Cuma digunakan TPM lah. Saya tahu TPM tu baik. Menteri semua asli dah itu dalam syarat. Dia pun lepas saya sebut perkara itu untuk diberi perhatian kepada 60 lombong haram yang sedang beroperasi. Satu je di Kedah. Dia pun bangkit pada kursi, dia panggil timbalan menteri, panggil pegawai seorang, pergi duduk belakang lu, bincang apa saya tak tahu. Saya perhati tahu apa yang berlaku dalam syarat. Ujung tu PC timbalan menteri sebut lombong haram berlambak di Kedah. Lepas tu sandak kat saya, Menteri Besar mengaku. Saya pun heran juga, siapa mereka spin kot tu. Dalam sidang akhbar lepas, TBM mendakwa terdapat 60 tapak pelombongan haram di negara ini
dengan kebanyakannya berada di Kedah. Fadilah mendakwa Muhammad Sanusi sendiri mengakui perkara itu dalam mesyuarat berkenaan, namun Menteri Besar memuat naik status di laman Facebooknya tidak lama selepas itu dengan menafikan dakwaan berkenaan. Sanusi berkata sebagai seorang menteri, politik perlu diketepikan seketika apabila melakukan tugas, apatah lagi menggunakan jawatan untuk memburukkan pemimpin negeri. Nak jadi menteri, nak jadi pemimpin, politik tu tinggal Sat. Tak boleh bawa politik parti nak tibai orang ni masuk dalam kerajaan. Masuk dalam tu tak boleh. Hang bersih dah daripada pemikiran nak berdaya orang kerana faktor politik. Hang sedang melaksanakan tanggungjawab seorang menteri. Seorang menteri besar. Bila hang laksana tanggungjawab sebagai menteri besar, warna politik tak boleh ada, kena tahu, kena letak tepi. Jangan sampai ada peluang sikit kita berdaya, kita pakat kita berdaya. Tak betul ke tu, tak betul. Dan berdaya pula, berdaya tak kena orang. Bidah balik cik oi. Bila bidah balik ni dia akan kata orang bidah balik tu jahat. Tak betul. Ditanya sama ada mereka yang terbabit dalam membuat dakwaan tersebut perlu membuat permohonan maaf, Sanusi berkata perkara itu terpulang kepada mereka. Terpulang kat dia lah. Adalah, mereka ni reti kan minta maaf. Saya rasa tak reti. Jadi buat kerja betul lah. Janganlah tiba orang benda tak tahu halal ni. Dalam pada itu, Muhammad Sanusi turut mempersoalkan tindakan Jabatan Mineral dan Geosains menghantar surat kepada pejabatnya untuk meminta menyenaraikan lombong haram di Kedah. Saya sebut tu untuk memberi gambaran seluruh negara, bukan di Kedah. Bukan. Di Kedah ada satu je. Lepas dia TPM buat statement tu, pakat tiba kita balik lah. Oh, rupanya ada 60. Weh, mati lagu tu. Tak ada satu je. 60 tu di seluruh negara. Tugas kementerian lah pergi cari, tak mana ada. Ada hantar surat kat saya, suruh saya bagi pula. Lawak betul. Bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berasa hairan apabila namanya dikaitkan dalam kes rasuah membabitkan projek-projek di bawah KDN walaupun tiada langsung pembabitannya. Ia susulan tindakan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia telah mengenakan 4 pertuduhan rasuah terhadap seorang individu bernama Datuk Seri Sim Chotiam. Pertuduhan tersebut ada menyebutkan bahawa ia membabitkan projek-projek di bawah KDN semasa beliau menjadi Menteri Dalam Negeri. Katanya, bila diperhalusi keempat-empat pertuduhan tersebut, ia menyebut bahawa suapan adalah untuk mendapatkan apa-apa projek milik agensi-agensi di bawah KDN. Jadi, apakah projek yang menjadi hal perkara rasuah yang dimaksudkan? Jelas pertuduhan sebegitu sengaja diada-adakan dan dibuat sebegitu rupa untuk mengheret nama saya dalam perkara yang tidak langsung membabitkan saya. Ini siri fitnah untuk menekan orang-orang serta ahli perniagaan tertentu supaya memalitkan dan menuding jari demi mencemarkan nama saya. Tambah ahli Parlimen Larut itu, lebih janggal apabila keterangannya hanya dirakam pada petang Rabu, bermula kira-kira jam 4.30 petang hingga 7 malam oleh pegawai SPRM selepas pertuduhan ke atas Chotiam telah dibawa ke mahkamah. Jelasnya pertuduhan itu jelas bertujuan untuk merosakkan nama baiknya, Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan Perikatan Nasional. Pada Rabu, seorang pengarah syarikat bergelar Datuk Seri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM15 juta bagi mendapatkan projek milik agensi di bawah KDN pada Jun dan Julai tahun lalu. Sim Chotiam membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rozina Ayub. Barisan Nasional sedang mempertimbangkan hasrat parti bersekutu dalam kerajaan perpaduan untuk menggunakan logo dacing pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah pilihan raya BN Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu parti-parti itu mahu menggunakan logo gabungan itu di beberapa negeri yang dianggap mempunyai kelebihan. Apa yang sedang kita pertimbangkan sekarang ialah ada rakan sekutu yang nak menggunakan lambang kita di negeri-negeri tertentu kerana adalah strategi-strategi pilihan raya yang boleh memberikan sedikit impak yang lebih baik. Namun beliau ingin mendedahkan parti berkenaan atau negeri yang terlibat. Dalam pada itu, Muhammad yang juga Menteri Pertahanan berkata Dewan Tertinggi BN telah mengambil keputusan untuk menggunakan logo dacing pada PRN nanti. Bagi BN, kita telah pun menyatakan dan memutuskan bahawa dalam pilihan raya negeri ini kita akan menggunakan lambang kita sendiri dan kita akan berkempen di atas pentas kita
untuk kita pastikan supaya pilihan raya negeri ini akan menjadi sebagai suatu petunjuk kepada kita sejauh mana sokongan dan tidak sokongan pengundi-pengundi kepada Barisan Nasional, dan di situ nanti kita akan membuat langkah-langkah apa yang perlu dibuat untuk kita menghadapi pilihan raya ke-16. Pengerusi Jawatan Kuasa Keusahawanan Sumber Manusia Industri Mikro dan Ahli Ehwal Pengguna, Muhammad Kuzaini Abdul Rahman berkata, penggaduh negeri akan berakhir selewat-lewatnya akhir bulan depan secara automatik. Bagaimanapun, katanya, tarikh sebenar pembubaran DUN akan diputuskan ke pimpinan negeri. Katanya, penggal pemerintahan kerajaan negeri akan tamat bulan depan. Jika pembubaran tidak dilakukan, DUN akan terbubar secara automatik akhir bulan depan. Setakat ini, kita tidak dapat maklumkan tarikh sebenar pembubaran DUN. Tetapi usaha ke arah itu, termasuk penetapan tarikh pembubaran, sedang dilakukan kepimpinan. Mengulas lanjut, Muhammad Kuzaini yang juga timbalan yang di-Pertuan PAS Besut berkata, parti itu sudah bersiap siaga dan sedang menunggu masa untuk mengaktifkan jentera. Katanya, sasaran kita pada PRN yang akan diadakan adalah memenangi kerusi lebih banyak atau menyapu bersih kesemua 32 kerusi DUN. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.